Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Sarawak mampu menjadi pemain utama sektor tenaga boleh diperbaharui. Perinciannya kita langsung sahaja bersama Vanessa Mering. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Sarawak berupaya menjadi pemain utama dalam membangunkan peralihan tenaga bahan api fosil kepada tenaga boleh diperbaharui di Asia Tenggara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, peranan ini disokong dengan lokasi Sarawak yang berada di tengah Asia Tenggara dengan kapasiti penjanaan tenaga boleh diperbaharui dan biomas lebih daripada 20,000 megawatt. Jelasnya perancangan itu boleh dilaksanakan menerusi projek Grid Tenaga ASEAN dalam menghubungkan tenaga elektrik di rantau ini bermula dengan negara Indonesia dan Brunei serta Sabah. Dengan permintaan tenaga yang semakin meningkat di Asia Tenggara, Premier berkata kesaling hubungan dan perkongsian antara wilayah akan menjadi sangat penting pada masa hadapan. Ia disokong laporan permintaan tenaga di rantau ini yang telah meningkat secara purata sekitar 3% setahun sepanjang 2 dekad lalu. Justru Sarawak bersedia menawarkan sumber tenaga mampan dan tenaga boleh diperbaharui dengan kerjasama negara-negara ASEAN agar selari dengan permintaan yang semakin meningkat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian di Forum Tenaga Boleh Diperbaharui dan Mampan Saref 3.0 di Kuching. Forum 2 hari itu dihadiri lebih 500 peserta. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan Sarawak akan memanfaatkan data analisis dan teknologi pintar termasuk mobiliti rendah karbon dalam Pelan Induk Bandar Pintar Kuching. Ini bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup penduduk bandar. Katanya kerajaan Sarawak sedang meneroka beberapa cara untuk menyahkarbonkan sistem pengangkutan, seterusnya beralih ke ekonomi rendah karbon selari dengan agenda tenaga hijau. Sarawak telah membuktikan usaha itu menerusi operasi bas elektrik di Bandaraya Kuching sejak 2019 yang masih digunakan sehingga hari ini, malah akan mula pelaksanaan pengangkutan awam berkuasa hidrogen tidak lama lagi melalui transit aliran autonomi ART. Langkah tersebut akan meningkatkan sistem pengangkutan awam, memberi kemudahan pergerakan kepada rakyat selain menghubungkan dengan lebih cekap kawasan kediaman, perniagaan, perindustrian, institusi pengajian tinggi dan destinasi pelancongan. Tumpuan kepada mobiliti hijau dipertingkatkan lagi dengan pemasangan stesen pengecas kenderaan elektrik atau EV di sekitar Kuching untuk menggalakkan penggunaan kenderaan hijau di kalangan rakyat. Selain di Bandaraya Kuching, program seperti itu akan diperluas ke bandar-bandar utama di Sarawak pada masa hadapan. Sarawak telah memulakan inisiatif transformatif dalam sektor pengangkutan selaras dengan komitmen terhadap matlamat pembangunan mampan dan pelepasan karbon sifar menjelang 2050. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ini termasuk sistem pengangkutan bandar Kuching yang melibatkan transit aliran autonomi ART dan bas berkuasa hidrogen. Katanya bas berkuasa hidrogen telah berjaya menjalani operasi percubaan di Kuching sejak awal tahun 2020, manakala ART akan memulakan percubaan pandu uji kejuruteraan di bawah Proof of Concept minggu ini bagi tempoh 3 bulan. Selain itu, katanya Kementerian Pengangkutan menjangkakan peningkatan bilangan kereta elektrik dengan adanya ketibaan jenama kereta elektrik di Kuching sebagai sebahagian daripada komitmen untuk mempromosi alternatif pengangkutan hijau di negeri ini. Tambahnya, usaha penyelidikan juga telah didedikasikan untuk pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF berasaskan alge. Kementerian Pengangkutan optimis tentang potensi SAF untuk menyumbang secara signifikan kepada lanskap pengangkutan yang lebih mampan. Justru dengan inisiatif tersebut, Kementerian Pengangkutan kekal teguh dalam komitmen untuk meningkatkan kesaling hubungan serantau, memupuk pengangkutan yang mampan dan merealisasikan visi bersama untuk kemakmuran dan kesaling hubungan di rantau BIM IAGA. Datuk Seri Lee berucap merasmikan persidangan pengangkutan Sarawak di Kuching pagi tadi. Persidangan tersebut bersempena dengan mesyuarat kluster pengangkutan kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA kali ke-10.
Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB akan terus melaksanakan beberapa langkah bagi tujuan kawalan dalaman untuk memastikan tiada pembakaran terbuka berlaku yang menyumbang kepada kejadian jerebu di Sarawak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, langkah tersebut adalah mengaktifkan prosedur operasi standard SOP jerebu. Langkah tersebut termasuk mengadakan rondaan lapangan secara aktif dan pemeriksaan titik panas bersama-sama agensi lain seperti Jabatan Alam Sekitar Sarawak. Selain itu, pelaksanaan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi-agensi lain juga diteruskan. NREB juga tidak mengeluarkan sebarang permit pembakaran terbuka serta menguatkuasakan notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek. Dr. Hazlan menyatakan demikian dalam satu kenyataan media. Beliau juga mendedahkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di Sri Aman, Kuching dan Serian yang berada pada tahap tidak sihat sejak 1 September lepas adalah disebabkan oleh pembakaran terbuka yang berlaku di negara jiran. Berdasarkan kepada ASEAN Specialized Meteorological Center yang berpusat di Singapura, sejumlah 1,059 titik panas telah dikesan di wilayah berdekatan pada 4 hari berkenaan. Ini telah menyebabkan pada tempoh berkenaan, bacaan IPU direkodkan di Sri Aman adalah pada tahap tidak sihat iaitu di dalam lingkungan 100 hingga 155. Manakala bacaan IPU di Kuching dan Serian mula mencatatkan bacaan tidak sihat sejak Isnin lalu. Sementara itu, kualiti udara di Sarawak hari ini bertambah baik sejak pagi tadi dengan semua kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Kembara Kenali Borneo memberi peluang kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah merasai pengalaman menyelami sendiri warisan pelbagai budaya dan agama di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, pelbagai program telah disusun atur untuk Seri Paduka berdua termasuk menziarahi pelbagai kumpulan etnik ke semasa lawatan itu. Baginda berdua akan melawat semua kumpulan etnik di Sarawak seperti Melayu, Iban, Bidayu, Cina, Orang Ulu termasuk Kedayan dan Penan ketika kembara yang akan bermula esok di Lawas sehingga ke Teluk Melano. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa penganjur Kembara Kenali Borneo memaklumkan ia adalah peluang terbaik untuk Sarawak mempamerkan kepelbagaian kaumnya serta menjadi teladan dalam toleransi beragama dan keharmonian kaum di negara ini. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awan Nasar di Astana Negeri di Kuching. Sementara itu, beliau berharap pemimpin persekutuan lain dapat mencontohi Seri Paduka berdua menziarahi rakyat di peringkat akar umbi. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian itu.